Itu akan kita bincangkan secara detail kerana kita akan bermula dengan cerita di Likas terlebih dahulu membabitkan pertemuan di antara pasukan Sabah dan juga Melaka United. Hari ini kalau dilihat dari segi susun atur pemain yang ditampilkan oleh Dato' Ong Kim Swee dan juga Zainal Abidin Hassan, nyata ada perbezaan tetapi aksi serang menyerang di mana Dato' Ong meletakkan Amri Yahya, Alto Linus dan juga Haris Naim di bahagian depan, sementara menguatkan barisan tengah menerusi Pak Tesu Azizan Nordin yang turut berada dalam serai tengah. Tetapi Melaka dalam kempen Piala Malaysia dari segi counter attack adalah antara yang terbaik setakat ini. Betul, saya setuju. Mereka datang reputasi sebagai pasukan yang bertandang ke tempat lawan, tapi ada buat reputasi dari segi dalam grouping, ketika dalam grouping Afizal. Saya pergi straight forward daripada apa yang berlaku pada perlawanan ini. Saya ambil kira dulu sebelum perlawanan. Saya terpaksa tengok dekat situ. 6 gol ada daripada pasukan Sabah, 9 bolos. Melaka ada 15, bolos 5. Dekat sini gambaran awal sebelum perlawanan begitu kuat untuk pasukan Melaka untuk melakukan serangan. Dan ini menyebabkan mereka menguasai di bahagian attacking. Sani Nordin membuat satu larian, ini counter attack ataupun teamwork yang baik di dalam kawasan serangan dan dia dapat menjadikan gol yang baik. Okey, meletakkan Sony Nordin di bahagian belakang dan juga Adriano menarik. Reaksi dari pengendali di Likas. Dua-dua tim masih lagi belum selamat. Itu kata kuncinya untuk Dato' Ong Kim Swee dan juga Zainal Abidin Hassan. Walaupun Dato' Ong akan balik kampung pada 18 hari bulan ini, tetapi ceritanya berbeza. Kalau dilihat hari ini, saya tertarik kebanyakan pengendali-pengendali pada malam ini melakukan perubahan posisi pemain. Kalau dilihat hari ini untuk Melaka, Kumaharan, Sony Nordin, Manuel Ot, Hasbullah Abu Bakar. Kalau sebelum ini Hasbullah lebih kepada defensif ke bawah sedikit, tetapi hari ini susun aturnya menjadi seperti 4-2-3-1. Jadi Adriano adalah center untuk berkembangnya hantaran-hantaran menuju ke gawang lawan. Okey, saya setuju dari segi formula ataupun yang disusun oleh Zainal ketika nak bertandang ke tempat lawan dan bermain di Sabah. Mungkin kalau kita rapatkan lagi kedudukan ni 4-5-1 lah, mana satu striker di atas, Gomez di atas. Dan saya betul kita tertarik pergerakan ini kerana satunya kerana Melaka tak boleh main open game, dia nak main by tactical kerana bermain di tempat lawan. Macam kita cakap tadi, jaringan kalau lebih daripada satu sebagai bonus kerana nak buat bekalan bermain di home nanti. Tapi yang kedudukan Kumaran, Sony Nordin, Adriano di bahagian 3 di belakang Gomez ni sebenarnya ini kekuatan pasukan Melaka sendiri. Dengan 15 jaringan dalam grouping dan pemain-pemain ini rotate boleh menjadikan gol. Itu yang tertarik dan Sony Nordin antara pemain yang paling konsisten untuk menjadikan gol. Sabah saya rasa masih ada peluang. Peluang tu masih terbuka sebab apa? Tewas 1-0, lack of concentration itu yang buatkan gol itu terhasil. Betul. Kalau tak masakan mereka sampai minit ke-51 baru bolos. Betul. So itu susun atur yang dilakukan Coach Ong untuk bertahan sebaik mungkin dan menyerang. Cuma mungkin sedikit daripada pasukan Sabah saya dapat lihat mungkin kekurangan pemain. Tolak Amri untuk melakukan gerakan menjadi gol. Dia ada kekurangan dekat situ daripada segi pemain yang mungkin masuk nak pergi dapatkan gol. Kalau kita lihat berlaku di Sabah dalam grouping, terpaksa ambil relate dengan grouping 6 gol, 3 ke 4 gol melalui sepakan penalti ataupun free kick. Tak ada open play yang satu last game saja ketika mereka menang. Dekat sini saya dapat lihat tak balance-nya pasukan Sabah dari segi attacking dan orang menyediakan gol tu lebih kepada pasukan Melaka. Okey, itu cerita tentang aksi membabitkan Sabah dan juga Melaka United. Suka diingatkan, kapal dagang dari seberang syarat muatan kayu meranti dari Kota Kinabalu, pasukan Sabah datang, pasukan Melaka sedia menanti. Itu cerita pada hari Khamis nanti.